Untuk orang yang ada kedai fizikal ataupun kedai alam maya, maksud mudah kedai offline dan kedai online. Okey, subhanallah, sorry rambut ni biar ni, suami yang kebiar lah. Jadi sahabat-sahabat semua, saya nak bercakap pada malam ni berkenaan dengan satu prinsip, iaitu antara cara untuk naikkan jualan adalah mesti ada ilmu pengetahuan untuk menyebabkan orang ramai masuk ke dalam kedai fizikal kita ataupun masuk ke dalam kedai alam maya. Kini ialah mesti ada ilmu pengetahuan untuk menyebabkan orang ramai nak masuk, berminat nak masuk ke dalam kedai fizikal kita atau kedai online kita, alam maya kita. Okey, saya nak permudah kalau supaya nampak pada mata anda, zoom terus kepada kedai fizikal. Anda tahu dah, iaitu bahawa manusia dengan dompet duit berpisah tiada. Di mana ada manusia, di situ ada dompet duit. Baik, di dalam dompet duit ada apa? Paling kurang dua benda. Pertama duit, yang kedua ialah IC. Kalau gambar apa-apa tu adalah selingan. Tapi dalam dompet mesti ada paling kurang kad pengenalan dengan duit. Sebab tu dipanggil dompet duit. Dan ingat prinsip ni, ambil tulis elok-elok ya. Ambil tulis elok point ini, iaitu dompet duit dengan manusia berpisah tiada. Di mana ada orang biasanya ada bersama dia dompet duit. Untuk sahabat-sahabat yang sedang tengok saya, perlu sebut, saya bukan untuk mengajar anda, bukan untuk menunjuk pandai, tetapi inilah cara saya tersendiri untuk ulang kaji info ilmu-ilmu yang sambil saya ambil daripada guru saya, idola saya, dan saya guna pakai saluran Abillah ini tempat saya mengulang kaji. Jadi kalau anda berminat, ambil pen tulis dan praktik secara konsisten. Kalau bukan menepati selera anda tak perlu tengok Abillah saya. Sebelum tu saya kenalkan saya untuk rakan sahabat yang first time tengok muka saya ialah Sabri Ibrahim Zaki M. Baik, jadi bila orang telah masuk ke dalam kedai kita, ya, cuba tanya dia orang, kalau dia perempuan ke lelaki ke, encik ke, puan ke, macam mana awak tahu kedai saya kat sini? Pertama, dia tahu melalui mana? Apa sebab dia tahu lokasi kedai kita kat mana? Cuba tanya secara spontan, secara selampau. Kak, tanya kak tahu kedai ni daripada mana kak? Melalui FB ke, melalui TV ke, contoh melalui billboard ke, melalui flyers. Mereka cerita tak? Ya, nak tahu juga contoh. Dia tahu lokasi kedai kita melalui saluran apa? Itu key penting. Data tu penting untuk kita ambil perhatian, untuk kita rekodkan. Kenapa penting? Sebabnya ialah kita nak tahu majoriti orang yang masuk ke kedai fizikal kita tu dengan asbat saluran apa. Contoh, kalau ramai yang tahu lokasi kedai kita melalui, katakanlah melalui Facebook, ya, maka kita boleh guna pakai data tu untuk lipat kali gandakan lagi
gerak kerja marketing melalui Facebook. Contoh, kalau dia orang tahu, ramai yang tahu lokasi kita melalui flyers contoh. So kita lipat kali gandakan lagi agihan flyers di kawasan yang telah kita sebar luaskan dan perluaskan lagi radius untuk kita sebar luaskan flyers. Ini penting kita tahu, dia orang tahu lokasi kita melalui seluruh mana. Okey. Seterusnya, bila kita telah tahu dia orang tahu lokasi kedai melalui sesekian tempat, apakah cara kita nak dia orang ni datang berulang kali? Itu key dia. Apakah cara supaya dia datang ke kedai kita berulang kali? Supaya apa? Supaya dia akan konsisten mari berulang kali ke dalam kedai kita, kedai fizikal. Itu penting sebab semakin kerap dia masuk ke dalam kedai kita, ingat, semakin kerap dompet duit dia masuk dalam kedai kita. Itu key dia. Itu kalau orang yang sama dia masuk kali, orang yang sama kata nama dia Ahmad, dia kali kedua, ketiga, keempat, kelima, ke-10, dia orang yang sama masuk dalam kedai kita. Bermaksud kalau 10 kali masuk kedai kita, bermakna 10 kali dompet duit dia turut sama masuk ke dalam kedai kita. Okey, itu key penting, faham asas ni. You all faham ni, kata bukan faham, you boleh buat sendiri insya-Allah. Okey, boleh sekata insya-Allah. Terbuka faham ni, you boleh buat sendiri. You tahu bagaimana potensi dia, potensi berkembang dia. Okey, alright. Tak buka ni weh. Tak buka. Okey. Manakala bila si Ahmad tadi, orang yang sama datang berulang-ulang kali, kita nak dia datang dengan kita seumur hidup. Ini penting. Kita nak datang dengan kita seumur hidup. Jadi, apakah cara untuk dia datang ke dalam kedai kita seumur hidup dia? Ingat itu benda. Manusia ni, dia suka dihargai. So pelanggan anda yang datang berulang kali perlu dihargai, diberi penghargaan. Soalan, apakah benda ataupun sesuatu lah yang boleh diberi sebagai penghargaan supaya suka datang berulang kali? Di antara segala umpan ada Azmi, Assalamualaikum. Tak pernah tanya Mi saya bukan mengajar Mi hanya salah faham dengan cara saya ulang kaji. Mari bicara topik berkenaan dengan cara untuk naikkan jualan. Kita perlu buat orang ramai banyak masuk ke dalam kedai kita. Topik malam ni. Jadi Allahumma salli ala Muhammad. Lupa lah ni. Penghargaan. So di antara umpan, sebagai umpan yang paling berkesan untuk buat orang ramai datang ke dalam kedai kita, untuk buat customer yang setia ada datang dan terus datang berulang kali ke dalam kedai kita adalah gunakan umpan beri wang tunai. Saya ulang gunakan umpan beri wang tunai. Itu paling bagus, paling mudah, paling berkesan dan paling disukai ramai. Kenapa? Saya jawab, kerana kalau kita berikan umpan contoh gula ke, bawang ke, contoh misalnya basuh ke, striker ke, apa-apalah, hempol ke, kadang-kadang benda tu misalnya basuh, gula dia dah ada. Tapi kalau kita beri umpan dalam bentuk wang tunai, dia dapat wang tunai tu, dia boleh membeli sesuatu keperluan menurut keperluan dia. Itu key dia. Sebab bila kita beri wang sebagai penghargaan kepada orang, dia boleh ambil duit tu, dia boleh beli apa-apa lagi benda yang dia perlu.
yang masih tak ada, yang diperlukan, yang amat-amat diperlukan, so dia boleh guna duit yang kita guna pakai sebagai umpan tadi untuk memenuhi keperluan dia. Tapi kalau kita beri stereka, beri gula, mungkin tak perlu, dah ada dah, apa dah. Tapi atas rasa hadiah, penghargaan dia tak ambil, tapi itu mungkin tak menepati keperluan hati dia. So, lebih baik kita beri penghargaan dalam bentuk wang tunai. Cuba buat, cuba buat. Ia antara umpan yang cukup power, yang paling mudah dan digemari ramai adalah beri wang tunai. Paling bagus direct wang tunai, lagi bagus. Okay, lagi bagus. Setengah orang dia guna dalam bentuk point. Kalau cukup point, boleh dua pilihan, nak wang tunai ke nak produk. Setengah orang kata apa, cashback. Cashback maknanya dia membeli produk kita, dapat mata wang tu RM mungkin RM1, so dia membeli produk kita dengan cashback tadi. Kalau cara banyak lah, tapi paling bagus sekali saya setakat ini ialah kita beri wang tunai direct. Tapi terpulang kepada strategi masing-masing, tapi itulah cara dia. Umpan yang paling bagus untuk sahabat-sahabat semua pakai, bagi memastikan semakin ramai orang masuk ke dalam kedai kita. Dan perlu saya sebut orang yang telah mendapat hadiah ataupun suatu penghargaan tu, ingat dia akan berkongsi dalam bentuk tulisan, mulut ke mulut dia, melalui tulisan WhatsApp ke Facebook ke, dia akan bercakap bahawa oh bagus sungguh lah, kedai-kedai fizikal sekian orang ni dia beri wang tunai lah. Dia akan bercakap. Dan sama sekali bercakap bukan hanya dengan mulut, bercakap dengan jari jemari, melakukan komen di WhatsApp dan sebagainya. Arifin ada. Assalamualaikum Arifin, terima kasih. Salam, nak tanya, silakan tanya. Saya, tapi untuk makluman Arifin, saya bukan mengajar ya. Saya bukan mengajar Arifin, tak layak untuk mengajar anda. Ini cara untuk mengajar Arifin first time kan. Inilah cara saya mengulang kaji ilmu-ilmu marketing yang saya dapat pada guru saya. Saya gunakan platform live ini untuk saya berlatih dan terus berlatih supaya saya ingat, saya terbuka faham. So anda mungkin Arifin tengok rezeki awak lah, rezeki awak pada malam ini, tak masalah. Saya pun bukan nak mengajar ya, tak payah untuk mengajar anda semua. Saya lebih suka menggunakan saluran FB Live ini untuk saya ulang kaji ilmu-ilmu saya ada, insyaAllah. Rezeki awak lah. Ada orang minat, ambil lah ilmu. Tak minat tak apa, mungkin bukan terasa anda kan. That's why saya mengaku awal, saya tak mengajar orang. Saya memang aktif buat FB Live, berkongsi tentang pemasaran dan juga jualan. Sebab ada core kepada bisnes. Sekejap saya nak share ke grup saya sekejap Nak tanya apa ya Kevin? Untuk apa? Tak faham tu untuk apa. Sekejap Untuk maklumat Arifin, mungkin first time kot. Saya Sabir Ibrahim SKM dan saya berbisnes. Tentu saya ada ilmu marketing dan sales sikit banyak. So saya gunakan live saya ni untuk saya berlatih bercakap, supaya saya boleh ingat balik apa-apa saya info yang saya guna pakai lah dalam bisnes saya. Dan kata apa, ini dah cara saya ulang kaji. Tak boleh tanya, tak masalah. Tak boleh tanya. Saya nak share link ke grup saya tu ya. Sebab ni saya santai je, saya tak nak serius, santai sahaja. Oh, tak link sini. Sekejap abang sekejap. Kalau tak menarik maka saya, kalau tak menarik tak apa Saya bukan yang mengajar orang ya. Saya tak komen, ambil komen ni. Barang apa tu? Jual beg kata tak, saya tak jual beg. Saya bisnes produk
untuk orang masalah dengan organ perut seperti semelik, beli perut, Allah Akbar, gastrik. Itu saya punya bidang saya lah. Saya lah berbisnes produk untuk orang masalah dengan kesan perut seperti gastrik, beli perut, buah tak lawas. So sahabat Abilah ni untuk saya ulang kaji ilmu-ilmu kenaan dengan pemasaran. Rezeki awak lah tengok Arifin aku ya. Mungkin first time kot. Tak masalah ya, tak masalah. Saya business. That's why saya sampaikan info ni supaya sebab siapa tengok rezeki dia lah. Kalau tak minat tak apa, tak masalah. Saya tengah share je. Sekejap Arifin buat bisnes apa Arifin? Arifin buat bisnes apa? Okey, beres. Hafiz Daus ada juga. Orang ni ada ramai, alhamdulillah. Okey sahabat-sahabat semua. Saya nak start mandu, sambung Okey. So bagi kita faham bahawa konsep ataupun prinsip dompet duit dengan orang ni berpisah tiada. Jadi anda Arifin ke siapa-siapa juga kat sini kan, boleh guna pakai benda ni, prinsip ni dalam platform FB benda sama, IG benda sama, TikTok benda sama, YouTube benda sama, Shopee benda sama. Apa yang samanya? Orang. Semua dalam WhatsApp group ke, TikTok ke, IG ke, Facebook ke, YouTube, semua orang yang ada kat situ bukan orang. So bila ada orang dalam FB anda, IG, TikTok sebagainya, bermaksud ada dompet duit. Sebab orang dengan dompet duit berpisah tiada. Itu key dia. So kalau orang memahami itu, bukan faham dia ni, that's why lah you nampak kenapa perlu sangat ataupun kata beria-ia sangat pemilik akaun Facebook ke, pemilik TikTok ke, YouTube ke, IG nak ramai follower. Sebab dia faham iaitu, dia tahu bahawa semakin ramai follower atau fans, semakin ramai atau banyak dompet duit, bermakna rezeki dia akan banyak, saluran rezeki dia akan masuk banyak menuju kepada dia yang satu. Sama kedai fizikal, bila kita aktif secara konsisten, mana-mana customer ataupun klien lah ya, klien ni orang yang datang berulang kali, loyal customer. Bila klien tu datang, kita dah kena pasti orang ni memang selalu datang kepada kita, cepat-cepat kita hargai dia, beritahu dia, terima kasih Cik Ahmad seperti awak ni, antara customer saya paling setia, selalu datang ke kedai saya membeli barang. So sebagai penghargaan, saya akan berikan kad ni ke, kad ahli ni, untuk diberi potongan harga satu ataupun diberi balik wang tunai mengikut jumlah pembelian dia setiap bulan. Contoh, kita boleh buat benda tu. Anda boleh buat. Kalau buat memang jadi, insya-Allah. Ya, ini penting sangat nampak benda ni. Okey. So bila baru kita buat dalam bentuk kad ahli, kita beri balik wang tunai kepada dia setiap bulan, sama ada awal ataupun akhir. Lagi bagus selepas tu akaun bulanan kita kira dah siap dah. Suatu peruntukan khas untuk mana-mana klien kita ataupun pelanggan setia yang selalu datang ke dalam kedai kita, masuk ke dalam kedai kita. Boleh buat. Okay, boleh buat, insya-Allah. So di akhir bulan yang masuk tu kita fokus untuk loyal customer atau klien saja. Mungkin dia membeli katakanlah sebulan, katakanlah total semua sekali kita dapati katakanlah 1000. Kita beri balik wang tunai kepada RM50, contoh.
contoh saja. Itu pun pada kemampuan perkiraan anda lah. Nampak tak? Anda boleh beri benda tu insya-Allah. Tentu dia akan suka. Setiap bulan dia akan dapat balik duit tunai dengan nilai certain amount. Tentu dia suka. Satu. Ingat, bila mana klien kita gembira, suka dengan penghargaan kita, dia akan bercakap, dia akan beritahu. Pergilah kedai si Sabri tu contoh, setiap bulan kita akan dapat balik semula ataupun diberi hadiah dalam bentuk wang tunai. Ini penting sahabat mengerti bagaimana cara untuk buat orang ramai masuk ke dalam kedai fizikal kita dan membeli. Kita nak bukan sekadar masuk ramai je, kita nak ramai yang masuk dan ramai yang membeli. So cuba guna strategi ni. Kalau anda buat, saya yakin akan menjadi sebab manusia dalam sekarang ni memang kata ramai berhajat pada wang tunai. Okey? Cuba buat. InsyaAllah saya yakin menjadi. Saya pernah buat benda ni. Saya pernah buat benda ni. Okey? Harap-harap sahabat-sahabat semua dapat sesuatu. Saya tak nak share banyak strategi. Cuba buat the first strategi ni secara konsisten. Dan kalau anda tak faham, tak nampak, kabur, anda boleh PM saya pada 011 2112 8033. Saya bukan niat untuk mengajar, tak layak untuk saya mengajar siapa-siapa jua. Cuma saya ambil posisi untuk berikan ilmu pengetahuan kepada anda. Mana-mana yang berminat lah, tak apa, kita suka tak apa. Bila saya beri ilmu pengetahuan, saya nak pulangan dalam bentuk pahala, InsyaAllah. Okey, itu saya. Mana apa nama kata apa, timbal balas lah. Saya beri ilmu pengetahuan, satu idea bagaimana cara untuk buat orang ramai masuk ke dalam kedai kita dan menyebabkan orang beli dengan banyak, lantas menyebabkan akan berlaku insya-Allah peningkatan kepada jualan setiap bulan. Kalau anda faham benda ni, dah boleh pergi jauh lah. Saya tak boleh berlebih, saya tak boleh sampai panjang. Sebabnya saya nak fokus satu poin tertentu dahulu. Anda cuba buat insya-Allah. Cuba buat. Tak faham, tak nampak, anda boleh PM saya pada 011 2112 8033. Okey, insya-Allah. Dan itu ya pada saya, insya-Allah. Saya nak anda yang penting sebab saya faham tu benda. Kalau you tahu strategi kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, ke-8, ke-9, ke-10, ke-100, saya bimbang awak akan jadi dilema, keliru ataupun tak fokus nak praktikkan strategi yang mana satu terlebih dahulu. Bimbang juga bila tahu banyak strategi, akhir sekali yang satu tak buat, yang dua nak buat, yang tiga tak nak buat, yang empat nak buat, tak nak buat. Akhir sekali anda jadi letih, mindset, hilang fokus, akhir sekali tak buat apa-apa. So rugilah. That's why saya guna pendekatan dalam Iblan ni satu strategi dahulu. Tak nak cerita strategi kedua, ketiga, keempat. Yang penting sahabat-sahabat semua fokus pada satu strategi ini. Buat dulu supaya dapat hasil. Kalau dapat contoh meningkat katakanlah 1000, cuba lipat kali ganda kepada 10 kali. Kalau you dah buat apa saya share ini, tiba contoh ada peningkatan jualan, contoh kata 1000, sebulan kemudian dapat 1000, maka anda perlu buat kepada 10 kali ganda. Benda yang sama sahaja, cuma dibesarkan kapasiti dia. Bermaksud kalau anda seorang buat benda ni,
Satu orang anda contohnya dapat 1,000. So anda boleh cari orang kedua, ketiga, keempat, kelima, buat benda yang sama sahaja, sama seperti anda buat. Kalau 5 orang buat ada dia, maka anda akan dapat 5 kali ganda. Ataupun ada seorang juga, kalau anda contoh pada peringkat awal, ada seorang ada power katalah 100 dapat 1,000, lipat kali ganda ke 200 power yang ada energy ke 300, anda akan dapat 2 kali 3 kali ganda. Nampak tak? Kalau seorang tapi pada adatnya tak mampu, apa-apa pun satu benda prinsip, kena berjemaah, ya, kena berkumpulan, mesti ada team, tak boleh seorang diri, tak boleh, sebab dia menyalahi kaedah sunnatullah. Sahabat Nabi pun tak seorang diri dan menyebar luaskan dakwah, dia boleh bantuan sahabat-sahabat lain. Memang kita dah fitrah manusia, Tuhan design macam tu, walaupun ada gagah perkasa sekalipun, kuat sekalipun, tetap tak boleh berkembang kalau anda one man show. Okay, anda perlu ada team, ada orang 5 ataupun 10. Bila buat benda sama ulang apa berlaku, anda mudahlah, sebab anda duk ulang benda sama je. Maka orang kedua duk ulang, dia akan mahir. Orang ketiga duk ulang benda sama, mahir. Akhir sekali anda 5, 4, 10 staff ataupun team, ahli anak team, yang ke semua akan mahir sebab apa? Sebab duk ulang cerita benda yang sama. Masya-Allah. Boleh sekat tu? Kalau tak faham, kasar boleh tanya dah. Tak faham boleh tanya. Alright, saya ingat okey. Cukup setakat dahulu, saya tak nak bawa benda lain, takut bercampur aduk, tak fokus. So itu dia saya nak simpulkan, iaitu antara cara untuk naikkan jualan ialah anda mesti buat kerja berdasarkan ilmu pengetahuan yang ada, praktikan secara konsisten, buat sama mungkin orang masuk ke dalam kedai fizikal atau dalam kedai alam maya anda. Cuma untuk alam maya tu saya kemudian lah, dia sebenarnya PCR sama, cuma beza sikit ya. Cuma saluran platform beza, tapi dari segi prinsip dia sama je. Alright, jumpa next posian, semoga bermanfaat. Akhir sekali dengan lapas mulia, saya Sabar Ibrahim SKM. Assalamualaikum, semoga bermanfaat.